Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan Mafatihul Khair, pembuka kunci-kunci kebaikan. Jadi perbincangan pada malam ini sambungan iaitu pada muka surat 37 muka surat 37 saya terus pergi kepada perbincangan 7 syarat syahadah. Muka surat 22 terjemah dia muka surat 23. Wa yaftahu aidan li ibadihi hasib muka surat 22 cuba tengok teks Arab dia tu. Yang mana perbincangan ini masih lagi berkait dengan dua makna Al-Fattah itu. Jadi kena ingat dua makna bila kita sebut Al-Fattah, Tuhan sebagai yang maha pembuka, dia sebenarnya dari segi makna secara umumnya dia ada dua. Yang pertama, makna pertama iaitu Allah buka kepada hamba-hamba dia dari sudut pertolongan Allah itu. Pertolongan Allah. Kita bincang dah lah dalam perbincangan lepas. Mana Allah buka tu maksudnya dari segi hukuman di hari akhirat. Setiap apa yang kita buat di muka dunia ni, sama ada ganjaran, pahala ataupun balasan dosa, semua itu dia akan nyata di hari akhirat. Jadi Allah yang bersifat dengan Al-Fattah yang akan dedahkan semua. Akan terserlah, tidak ada misteri lagi. Siapa yang buat jahat, mungkin di muka dunia dia selamat, di hari akhirat tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, makna Al-Fattah untuk makna yang kedua, makna Allah SWT buka kepada hamba dia jami semua pintu-pintu kebaikan. Termasuklah kita kata manfaat dunia. Apa sahaja yang diperlukan oleh seseorang manusia di muka dunia, Allah buka. Hak ni kadang-kadang orang kafir pun boleh, orang ahli maksiat pun boleh nikmat. Semua tu kerana Allah buka. Jadi kalau Allah tidak buka, sahabat mana manusia pun tak akan dapat apa yang dia cita-citakan. Itu kita bincang sebelum ini. Jadi sebagai sambungan pada malam ini, cuba tengok bahagian bawah sekali saya baca yang Arab dia dulu. Wa yaftahu aidan li ibadihi abwabal arzaq wa turuqal asbab wa yuhayyi lil muttaqin minal arzaq wa asbabiha ma la yahtasibun wa yu'ti al mutawakkilin fawqa ma yatlubun wa yu'ammilun wa yuyassiru lahum al umur al asirah wa yaftahu lahum al-abwabal al-mughlaqah. Apa maksud dia? Cuba tengok terjemah itu. Allah membukakan juga kepada para hambanya pintu-pintu rezeki dan sebab-sebab untuk dapat rezeki itu. Terjemah ni ana lebih kepada terjemah bebas. Ana tidak ikut sepenuhnya di situ tapi mafhum dia gitulah. Jadi termasuk dalam Al-Fattah juga untuk makna yang kedua, Allah SWT buka kepada hambanya pintu-pintu rezeki dan sebab-sebab untuk dapat rezeki. Ni kalau Tuhan tutup lapar, kita mati kita. Kalau Allah tutup rezeki kita, cerdik setara mana. Tapi bila Allah buka, buta huruf pun jadi kaya. Bila Allah buka, tu kena ingat semua. Tujuan apa tu? Supaya kita kena bergantung dengan Allah, jangan bergantung kepada selain Allah. Allah menyediakan kepada orang-orang yang bertakwa antara rezeki dan sebab-sebab untuk mendapat rezeki dengan perkara yang tidak boleh dihitung. Maksudnya la yahtasibu tu boleh hubung sikit terjemahan, yang tidak disangka-sangka.
Kadang-kadang nak dapat rezeki ni, kita tak suka tiba-tiba dapat rezeki. Sikit usaha boleh banyak ketemu. Itu malayah tasibun. Dalam keadaan kita tak sangka. Kalau tengok tak nak sahabuh lah kaya dia ni dah. Tapi jadi kaya. Anda sebut sama kan, sebut contoh kau buta huruf tu. Nah, ngaji sekat jah 3 je. Tapi bila Allah buka pintu rezeki jadi kaya, paling kaya lah di kapur dia tu. Ada kedamah, beberapa kedamah. Kan Anda sebut sebelum ni kan, bini pun 3 lepas tu. Nah, tu sebenarnya tak sebut, tak apa, cuma saja nak sebut. Nah, no, yang kaya. Tapi bagus dia ni. Orang puji lah. Anda pun kenal dia. Baik juga lah dia. Orang panggil bank Islam. Apa tu? Suka tolong. Mana dengan harta dia tu orang lain boleh ambil manfaat yang banyak. Bukan sekadar dia saja. Anak saya cerdik juga dia ni walaupun tak sekolah lah ni. Sebab dia kata kalau dia nak makan pun tak habis. Dia pernah sebut. Tuhan wik dia ni kalau dia nak makan tak perlu sebanyak tu kalau sekadar dia nak makan. Kalau sekadar dia nak guna. Dia faham. Memang dia tolong ke? Dia kata dia tak akan minta. Kena bayar lah. Sebab dia tak ada masa. Orang bayar sebab nak minta pula ni. Nah, jadi gitu keadaan. Ini maknanya nama Tuhan Asma Allah Husna Al-Fattah ni lah. Bila Tuhan buka tu, dalam keadaan tak sangka-sangka boleh rezeki. Dan dia akan mengurniakan kepada orang-orang yang berserah diri secara total kepada dia, melebihi kadang-kadang daripada hak dia minta, dia harap. Kadang-kadang Tuhan ni bila dia nak bui, kita minta, kadang-kadang dia bui lebih daripada keperluan kita. Dan dia nak bui. Tuhan ni lah juga yang Al-Fattah ini. Kita pun tak suka boleh hanuk sampai sebelah. Yang anda sebut, yang boleh hanuk sampai 15 ni ada. Dicucuh teri. Tak apa dia suka tu. Dia ni kau hamil 15. Kan yang anda cerita sebelum ni. Nah. Siapa suka? 15 tu. Kecil ya Tuhan ni. Kerja kapung. Anda tidur rumah dia semalam ni. Suami dia tu, dia punya penghulu kawasan. Masa kita pergi dia tua. Dia tak memang lepas dalam waktu beranak. Tapi nak ayat 15. Dia beranak sehari-hari dia. Tuhan tak. Bila Tuhan nak buka, tapi bila Tuhan tak buka, tak cakap habis puluh-puluh ribu, tak boleh anak. Di pakar Cina ni, buat rawatan, nak suruh boleh anak. Tak boleh, dah Tuhan tak si buka. Apa gitu, nak suruh bergantung dengan dia. Mu jangan bergantung dengan doktor. Doktor tu ikhtiar-ikhtiar biasa. Orang yang tidak melalui doktor, beranak tak cakap beranak, letih beranak. Beranak macam tak boleh lepas. Nak ayat bila Tuhan buka rezeki. Tidak. Pelik. Sebab tu kita ni, tujuan kita belajar ni, kita nak supaya beragak dengan Tuhan. Bergantung dengan Tuhan. Sebab dia yang boleh. Jadi dia tak boleh doktor, tak boleh anak. Jadi jadi kadang-kadang orang yang berserah diri pada Allah ni, Allah bui pada dia lebih daripada dia minta. Kadang-kadang dia tidak harap sebanyak tu pun boleh sampai setahun tu. Wa yuyassiru lahum al-umur al-asirah, dan bila Allah nak bui pada seorang itu, Allah mudah, payah jadi mudah bagi. Bila Tuhan nak tunjuk, bila Tuhan nak bui, benda payah. Wa yuyassiru lahum al-umur al-asirah, mana Allah permudah untuk dia sesuatu yang payah. Orang lain kata payah, dia buat jadi boleh molek-molek. Wa yaftahu lahum al-abwab al-mughlaqah, dan Allah buka kepada dia pintu-pintu kebaikan hak tertutup. Dia dapat. Sebab tu kita tengok atas dunia kan. Benda-benda payah ni pun kita kata payah, orang lain buat mudah. Sebab apa tu? Tuhan Al-Fattah. Dia buka pada orang. Dia buka minat, dia buka idea, banyak dia buka. Tu kan. Okey, seterusnya cuba tengok seterusnya. Wa inna la nas'alullah wa natawassalu ilaih bihadzal ismil azim. Bihadzal ismil azim. Wa nad'uuhu bi annahu Al-Fattah wa bi annahu khairul fatihin. An yaftaha ala qulubina bil imanis sahih wal ihtida'il kamil wal yaqinir rasikh, wa an yaftaha lana khazaina rahmatih wa abwaba karamih wa mawaida birrih wa wasi'a fadlih innahu sami'un mujib. Sesungguhnya kita mesti meminta kepada Allah. Kalau begitu, kalau kita sedar dah, kita faham dah daripada pengajian kita daripada awal lagi, gapo-gapo ni Tuhan. Kalau dia tak bui tak boleh kita, walaupun semua orang nak bui pun tak boleh. Kalau Tuhan tu tak sibui. Kalau Tuhan nak bui kita, semua orang nak sekat pun tak boleh. Semua punca kebaikan kepada dia semuanya. Tu. Jadi
Gapo dia sepatut kita kena minta dengan dia. Hak tu dia nak ayat. Kena minta dengan dia. Dengan orang ni sebab saja. Jangan tinggal Tuhan punya sebab itu. Itu maksudnya. Kita berusaha nak rezeki kita melibatkan orang, kita tanya ini lagu mana tip-tip perniagaan, tapi tak boleh tinggal Tuhan. Sebab kita ikut semua dah tip berjaya. Kalau Tuhan tak berjaya, tak berjaya kita. Jadi hak kita ada usaha tu dia panggil hukum hidup di dunia. Kena cari sebab tu. Lepas tu, apakah mesti cukup sebab tu kita akan dapat? Tak mesti. Sebab dia ada satu lagi kuasa yang terbesar, yang tidak ada tolak banding, yang mutlak, orang panggil kuasa ilah, Tuhan, yang bernama Allah Rabbul Alamin. Kena ingat tu. Akidah tauhid gitu. Hak ni hadirat, kena ingat kita duk bincang ni cara pendedahan akidah melalui Quran. Melalui cara yang Nabi bawa pada para sahabat. Mudah faham. Setara bila buta huruf pun boleh faham. Orang kapur, sahabat orang kapur boleh faham. Sanggup mati kerana agama. Ni cara dia. Mudah. Ya, boleh. Bertawassul kepadanya ni macam mana? Bertawassul kepada. Kita sebut bertawassul ni mana kita menjadikan nama ni sebagai wirid kita. Ya Allah, ya Fattah, bukalah rezeki aku ya Allah. Ya Fattah, ya Razak, wahai Tuhan yang pembuka pintu rezeki. Ar-Razak yang banyak memberi rezeki kepada dia. Berilah rezeki kepada. Itu makna bertawassul. Mana masa kita doa tu kita sebut nama Tuhan. Allah yang bersifat dengan Al-Fattah. Itu makna bertawassul dengan Allah. Jangan sebut nama wali, tak boleh. Sebab wali pun sesak kedai. Nah, kita kena minta nama Allah Subhanahu, sebut dengan nama Allah, bertawassul dengan nama Allah. Jangan kita berselit, ya Allah berkat wali ni atau berhasil kita ni, sebab wali tu pun sesak kedai. No, sebab ana sebut tu bukan apa, tidak, sebab kita dengar zaman internet, kita boleh dengar bagaimana setengah-setengah negara tu orang-orang terlibat dengan ajaran salah bila berdoa terus kita sebut nama-nama wali. Nak mempengaruhi Tuhan kerana wali yang orang dekat Tuhan. Itu konsep yang salah. Tak betul tu lagu tu. Tak boleh. Sebab tu kalau ada doa sebut nama anak minta lepas ni bol lah. Bol buat kerja bodoh lagu tu. Bukan Tuhan bodoh, kerja bodoh. Anak pun tak saya sebut sangat bodoh-bodoh ni. Saya sekali-sekala begitu sebut. Sebut nama Allah. Itu mana natawassalu ilaih. Guna dia bihadzal ismil azim. Guna nama dia yang maha agung. Anda ingat lagi tu almarhum Tok Guru Mufti Kelantan. Anda sebutnya dia sebut tu dalam kitab Urdu, dia mengajar bahasa. Bincang tentang asma Allah senang, dia bincang tentang Al-Fattah. Jadi Maulana sana dia bincang, dia hurailah makna. Dia kata kita ni kalau kita berniaga ke apa tak boleh tinggal ya Allah. Nak buka pintu kedai kita ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Allah, Tuhan yang Maha Fattah, yang Maha Razzaq. Murahkanlah rezeki aku. Itu makna bertawassul dengan nama Tuhan. Hak itulah hak dituntut dalam agama kita nya. Sebab apa kita sebut nama dia? Sebab dia punca kita boleh rezeki. Kalau dia sekat tak boleh. Tak seluruh ayat tu dikta mana pun. Mudah ya tidak? Kita gini. Okey, baik. Benda ni anda sebut ni benda berlaku dah ni di Kota Baru kita. Minta maaf lah kalau dia ada anak-anak dia ada. Anda sebut secara umum. Nak ayatnya anda bila baca ni kita ingat. Ada seorang tu memang dia bekerja bagus, dia bekerja. Siapa perekat kaya? Bila dia tua tu memang dia kaya. Tapi tu masalah sikit dia kedekut hangit. Tu bukan kedekut biasa-biasa hangit. Jadi bini dia pun minta lah suruh kita pergi. Minta derma, nak suruh dia ni terbuka sikit pintu hati, nak salurkan rezeki. Bini dia suruh kita pergi. Kita pergi. Pergi Tuhan di hadirat. Dia nyawa pun kena bantuan oksigen. Tapi gak duk cerita bab harta tak bukti kita nak kacak kali. Biasa ni gini cerita. Kita kata ya, hamba tahu pak cik ajar hamba mari nak minta sikit ana awak masjid. Sunyak Allah. Kau duk kacak kali-kali ni. Sudah kerja. Bini dia kata tak ada apa, tak terbuka juga kita. Bini dia nak suruh jadi pemurah lah sikitnya. Nak ayatnya ada bila Allah tutup, Allah Al-Fattah ni tak buka untuk kebaikan pada dia. Kita kata dah, nak macam mana? Kita kata gitulah setelah berlaku tu. Tak terlintas padahal dia minum, dia makan tu dah. Kena suka air banyak mana. Bini dia kata, tak boleh lebih sikit, tak boleh nyawa lagi. Tetapi tak terbuka lagi hati nak dermut, nak hantar rezeki ke hari akhirat.
Dia tak terlintas pun rezeki dia ni, kalau dia mati dia tak boleh hasil di hari akhirat. Dengan rezeki dia, cara dia urus rezeki cara lagu tu. Dia tak boleh gapo pada hari akhirat. Dia tak fikir, dia tak buka. Nak aja. Itulah jadi anaknya langsung tidak ada perasaan nak kutuk dia, tapi simpati 100%. Klik motor tu Allah kata mintalah jauh, jangan itu hewat jadi gitu. Tu nak ingat lagi siapa kali ni kita tu. Allahumma ighfir lahu wa'afi wa mudah-mudahan Allah ampun. Dia meninggal dah. Kita harap Allah mungkin dia berubah, wallah sebab anak tak tahu kisah dia selepas tu. Nak ayatnya siapa begitu? Tak ada semua tu Allah uji dengan cara gitu. Ada semua. Baik. Itu makna tawassul lah. Itu makna tawassul. Kita berdoa kepadanya. Apa kita berdoa kepada Allah sebab dia adalah maha pembuka apa saja. Rezeki ke, kesihatan dia buka. Dan dialah sebaik-baik pembuka untuk membuka hati-hati dengan keimanan yang benar. Sebab tu kalau kita tengok saya kita ni benda ni kita bincang akan datang. Anak nak sebut anak teringat masa anak ngaji almarhum Tok Guru. Almarhum Tok Guru Kelantan, almarhum Tok Guru. Dia rajin ngajar lepas asar dan nak lepas asar dia ngajar. Metai setengah jam. Masa anak dia ikuti tu dia bincang ni lah. 99 nama Allah. Buku tu daripada Maulana India. Bahasa Urdu lah. Dia baca, dia terjemah dan dia huraf. Dia isu Al-Fattah ni dia luah. Misalnya kita tengok sahabat kita nampak liat nak beramal soleh. Liat nak bagi masjid. Liat. Kalau buat nego mungkin. Congkah ke tak? Kita boleh guna juga bertawassul dengan Ya Allah ya. Ya Allah ya Fattah. Wahai Tuhan yang membuka segala-gala. Bukalah pintu hati sahabat hamba ni. Kita boleh doa gitu. Dia luah mana? Biar Tuhan buka pintu hati. Biar nampak kat agama ni. Biar nampak kat kehidupan akhirat ni. Nanya dia. So, kalau kita kecek Kelantan ni. Kerja pun babi tanah. Bahasa Kelantan. Parah tu. Babi pula tanah pula. Babi tanah semua kerja. Tinggal akhirat. Sedangkan kerja-kerja ni. Kalau orang cerdik. Nabi kata. Al-Qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'da. Orang cerdik ni kalau dia kerja di dunia. Dia ajah dia boleh ambil hasil di hari akhirat. Tu orang cerdik Nabi kata. Al-Qayyis. Gagu kita ni misalnya. Kerja jangan kira pun babi tanah kita kata. Tinggal akhirat. Tak nanya ke dia. Itulah. Orang panggil. Kalau kita tak tolong kena nanya dia. Sepatutnya dengan kerja sekuat tu dah. Dia boleh hasil besar di hari akhirat tu. Tapi kerana tak faham agama, tak terbuka pintu hati. Kita minta Ya Allah ya Fattah. Bukalah pintu hati biar dia sedar. Kadang-kadang bila Tuhan buka ni ada. Tak nanti belah mana pun bila Tuhan buka ni. Baik. Kita ingat sebelum ni anda sebut contoh orang kena buat daerah tu kan tak? Tiba-tiba pakai sorban. Rupanya dia keluar tak boleh 100 hari. Setahun. Ingat tak cerita? Kok kira tak apa boleh kena harta di pak jin tendai di mana orang. Tiba-tiba kelip pakai jobo. Kejut habis orang. Pakai sorban. Kan ada cerita kan panjang ada cerita sebelum tu. Apa jadi? Benda kita suka. Benda-benda gitu boleh berlaku pada siapa saja. Sebab tu kita tidak boleh hukum manusia. Walaupun nampak dia jahat kita, ni confirm dan neraka ni. Hilang pahala kita kalau kita kecek gitu. Dalam riwayat, dalam hadis. Seolah kita mengambil tugas Tuhan. Mu tengok dia jahat lagi tu, mu tahu mana dia tidak akan berubah. Sebab berubah ni Tuhan, bukan kita. Jadi kalau kita tengok orang tu, kita tak boleh kata, berat payah dah nak masuk surga belah ni. Aku tak nampak dia masuk surga. Tak boleh kata gitu. Tak boleh. Tu disiplin yang diajar oleh agama kita. Sebab apa? Berubah, terima hidayah. Tidak terima hidayah, bukan urusan kita. Itu urusan Allah yang bersifat dengan Al-Fattah. Baik, seterusnya. Dialah sebaik-baik pembuka untuk membukakan hati-hati dengan keimanan yang benar. Petunjuk yang sempurna dan keyakinan yang kukuh. Dia akan membukakan untuk kita khazanah-khazanah rahmatnya. Pintu-pintu kemuliaannya. Pendokong-pendokong kepada kebaikannya. Dan keluasan kurniaannya. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar. Lagi maha mengabulkan permintaan. Anda nak buat contoh sekali lagi. Ini nyata juga. Sini tidak sebut dalam kitab. Sebagai contoh. Nak yang bila Tuhan buka. Kalau Tuhan tak buka kan di hati kita ni tak. Manusia nak cari jodoh pun payah.
Sebab kadang-kadang kita tengok jodoh kata nak sabar langsung, macam mana boleh nak? Kok contoh comel tino tu uduh bengeng. Kita masalah sebut di bahasa Kelantan ni. Uduh bukan bengeng dah. Tiba-tiba nak tak cerah pakai ni. Tapi tengok setengah tu comel, popine belah dua. Dia kata comelnya. Comel lah. Tak ada dua kali gaya cerah bahasa. Apa jadi? Sayang nak biarlah kau dia dengar tak apa dia pun tak jauh dak di sana tu ni no. Anak tak ayat siapa dia nya. No. Dia kata mana? Pelik manusia ni. Dia kata aku nak cari bini aku hok gemuk dia kata. Ingat aku goranya cari semua ti. Kejut kita pilih. Orang kata pelik ni, pelik ke dia? Aku suka gemuk, cari memang gemuk. Kalau naik motor nampak etin ada sore. Tak nampak langsung dia. Molek-molek, amel molek itu mati. Cerah mati. Bukan kerana cerah hidup dia. Mana buat lagu mana? Allah buka pintu hati dia nak tu. Kita ingat kau dia gurau lepas dia panggil kita. Kata jodoh. Buat mati. Memang aku sebut kamu ikhlas tu. Ikhlas. Dia cerah mati saja. Yalah. Minta maaf anak sebut ayat. Begitu juga perempuan. Perempuan. Dia kurang. Dia nak cari lelaki tu besar. Jumpa semua. Kita jumpa belakang ni anak murid kita juga. Ambil hidup pakai tak jelas juga boleh anak berapa. Letih rumah anak macam anak tengok. No, berapa orang ada anak. Oh Tuhan buka rezeki pada dia sekelami tu dah. Benda-benda gitu tak. Benda tak boleh nak suka lah. Sebab itulah kalau Tuhan tak buka ke ni kalau kita nak kecek dalam konteks kita hidup. Berkali orang uduh-uduh tak ada siapa nak. Dah kita tak sih. Orang lain nak. Apa tu Tuhan. Allah tak buka pintu hati kita pada nak dalam spek tadi kita kena dalam ciri. Tapi ada orang nak. Banyak kelana nak sebut tu. Ingat ada sebut dia nikah dengan orang Afrika ingat tak? Sama-sama lawyer. Pakai ini okey. Siapa mak dia kata malam nak nikah tu boleh lagi ubah fikir dia. Bila dia nikah, keluarga dia kata telah berlaku takdir Tuhan. Siapa begitu sekali? Molek-molek. Dia putih sepuh. Pak kawan tu kira negro. Negro, bukan tiga-tiga ni. Benda-benda begitu hadirat kita kena mikir pada benda ni atas Tuhan berlaku. Benda tak nak sabar pun boleh berlaku. Benda-benda gitu. Hak ni. Ni sebenarnya adalah merupakan satu proses nak menyedarkan kita dalam kehidupan hak sebenar. Inilah kehidupan sebenar. Baik, seterusnya kita pergi kepada fasa seterusnya. Fasa kedua lah. Ni fasa kedua ni. Boleh tulislah situ mana ni fasa kedua. Habislah situ kita nak pergi pula pada huraian yang lebih terperinci mana Al-Fattah ini. Faslun hadza wa inna a'zamal mafatih wa anfa'ha kalimatut tauhid la ilaha illallah fahiya tamamul minnah wa miftahul jannah wa hiya qiwamul amri wa ra'sul khairi wa asasuh. Rawal Imam Ahmad fi musnadih an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Wa rawa Abu Nuaim min hadits Anas radhiyallahu anhu qala a'rabi ya Rasulullah ma miftahul jannah qala la ilaha illallah. Ni ana ubah sikit terjemahan sebab hadza tu kalau orang ngaji bahasa Arab hadza tu dia panggil ifham hadza. Faham baik-baik perkara ini. Itu mana hadza. Dia takdirnya ifham hadza. Kalau orang ngaji bahasa Arab dia tahulah tu. Bila sebut hadza tu maknanya ifham hadza. Kalau kita kecek Kelantan ni, faham molek ni hak saya nak sebut. Kena faham molek. Itu mana hadza. Kalau biasa kalau hadza ni ini tidak. Dia ada fi'il yang perlu ditakdirkan atau kalau orang ngaji bahasa Arab. Hadza mana ifham hadza. Kena faham molek ni hak saya nak sebut ni. Apa dia? Sesungguhnya pembuka pintu ataupun rahsia yang paling agung dan paling memberi manfaat adalah kalimah tauhid, iaitu tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. La ilaha illallah itulah anak kunci yang paling besar. Yang mana kalau ada hak tu kita tetap akan boleh masuk surga. Walaupun na'udzubillah, walaupun mungkin masuk neraka dulu. Selagi ada hak tu.
Kalau seorang itu mati dalam keadaan ada tauhid, tak batal tauhid, walaupun dia zalim, jahat, kaki maksiat tahu mana pun, sehingga masuk neraka dulu pun dia tak kekal dalam neraka. Kalau ada la ilaha illallah. Sebab itu dianggap sebagai kunci yang terbesar. Kena jaga molek lah tu, jangan hilang kunci tu. Hilang hatu hadrat. Kalau bahasa Kelantan kan, hilang hatu. Malas sebut Kelantan tu enggak ada. Hilang anak kunci ni hadrat. Mati dalam keadaan hilang anak kunci la ilaha, mati kapi maksudnya. Tak ada obat. Orang nak doa pun Tuhan tak ugi. Kita nak doa pada kapi Tuhan tak ugi. Naknya tak ada peluang dari segi sistem agama yang Allah buat. Mak jaga molek tu jangan hilang anak kunci tu. Hilang tu dengan sebab kufur lah. Ni kunci terbesar. Jelas dia sebab tu dia suruh faham molek tu. Azimat tubuh tu kena buat belakang tu. Kayu kokar, buat belakang tu. Tak lihat. Baik, seterusnya cuba tengok lagi. Jadi la ilaha illallah ni adalah kurniaan yang paling sempurna dan dialah satu-satunya anak kunci syurga. Tak ada orang ni tak boleh masuk syurga, sudah ayat lah. Putih tahu mana, comel tahu mana. Tak boleh. Dia masuk syurga ni bukan kicomel. Masuk surga ni bukan keturunan. Tahu surga ayat. Orang boleh menipu keturunan. Menipu hangit keturunan. Orang boleh tipu. Orang tu tak duk ingat keturunan molek. Rupanya penipu. Nah. Sebab tu Tuhan tak ambil kira tu. Tuhan tak kira. Awak keturunan mana pun Tuhan tak kira. Bukan hak tu jadi sebab masuk surga. Tak. Tapi akramakum, atqakum, orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi maknanya hadrat, saya tekan kau tu sebab apa? Sebab kunci syurga ni dia boleh kepada sesiapa saja. Tak kira awak keturunan mana, awak bangsa apa, awak huduh tahu mana pun, anak kunci ni setiap orang akan dapat kalau dijaga molek hidup dia di dunia. Kalau dia jaga molek hidup di dunia, boleh tak kira siapa. Tu keadilan Islam. Walaupun dia ni keturunan boleh jadi dia ni anak zina. Zina tu mak dia ngayah dia. Dia tak terlibat. Dia tetap dapat. Kalau dia hidup dengan cara sunnah di dunia, dia akan dapat. Itu hadirat kunci syurga tu lah. Bahkan kunci la ilaha illallah merupakan asas kebaikan, asas kejayaan segala perkara. Kepala kepada segala kebaikan dan juga prinsip-prinsip asas pada kebaikan ni. Tak ada orang ni tak jadi apa kebaikan kita. Tuhan tak nilai sikit ambuk. Hadirat, kalau kita tengok dalam hadis Nabi ni, betapa Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang pada manusia. Orang-orang yang tidak Islam kan. Orang tidak Islam ni, kalau kita perhatikan orang tidak Islam ni pun dari segi kebaikan banyak. Tolong orang, tolong ibu bapa, buat baik pada itu kebaikan lah tu. Jaga anak, kemaslahatan keluarga, isteri jaga, itu kebaikan. Semua waktu ditulis tu. Kalau kita baca dalam hadis Allah, tu malaikat tulis. Maknanya orang ni, orang kafir ni, kalau dia masuk Islam, maknanya sebelum dia meninggal, dia mengucap 2 kalimah syahadah, semua kebaikan dia buat tu Allah akan tukar jadi pahala. Jelas hadis tu. Hadis ni disebut oleh Profesor Salim Ibn Ahli Lali dalam kitab dia, maknanya sebab-sebab. Sebab-sebab seseorang itu punca pada kebaikan lah. Oh betul hadirat. Dekat nak meninggal dunia masuk Islam. Enggak dia buat kebaikan daripada balik tu baik orang itu kadang-kadang orang tolong orang Islam. Bukan saja-saja tu. Tuhan tunggu. Kalau dia mengucap dua kalimat syahadat, semua tu jadi berguna untuk kehidupan akhirat. Hak paling malangnya orang Islam, keturunan lagi Islam tiba-tiba dekat nak meninggal dunia jadi kafir. Tu hak kita bimbang. Kalau berlaku lagu tu hadirat, tak ada nilai sikit pun kebaikan dia. Sebab apa? Musnah dengan sebab rasa kunci ni la ilaha illallah. Tu kena jaga molek lah. Ini jaga molek. Baik. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya satu riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anak kunci syurga ialah bersaksi dengan yakin bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja. Yani la ilaha illallah. Itu anak kunci dia. Abu Nuaim meriwayatkan daripada hadis Anas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, ada seorang Arab kampung, Arab di kawasan pendalaman. Dia berkata,
Dia berkata ni makna dia tanya Nabi. Dia orang duduk kawasan pendalamnya. Dia kalau kita tengok dalam kitab, gambaran yang diberikan oleh ulama, setahu mana ni yang disebut Arabi ni, kadang-kadang nak mari jumpa Nabi berminggu-minggu jalan baru sampai ke Madinah. Tu jauh punya tempat dia. Kawasan kampung pendalaman. Popok ni perangai Pukasa, kecek Pukasa, duduk kampung. Kalau hak duduk di Madinah, nak hari tengok Nabi, tengok perangai, dengar khutbah Nabi, dia ni jarang sekali. So kadang-kadang kita mari mikir, orang kampung setahun ni bila mari jumpa Nabi, dia tanya Nabi, maknanya hati dia nak kebaikan. Dia tanya, sebagai contoh di sini, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, ma miftahul jannah. Di makna dia ni Islam dah. Sekali-sekala mari jumpa Nabi, mari tanya Nabi, wahai Rasulullah. Kalau kita tengok dalam hadis biasa pokok dia ni, dia nak tanya Nabi dalam masjid lah. Lepas maya dia tanya, ya Rasulullah, ma miftahul jannah. Wahai Rasulullah, apakah kunci syurga? Saya nak tahu. Saya nak klik ayat kapur saya. Apa dia kunci syurga? Nabi kata kepada dia, ni anak terjemah mafhum, mujaga molek la ilaha illallah. Jaga molek la ilaha illallah. Jangan rosak ke hak tu kunci, jangan hilangkan hak tu. Kalau mati bawa kunci tu, insya-Allah surga. Nabi ayat gitu. Mudah-mudah Nabi ayat. Ada tu untuk orang kampung tu. Jaga hak tu ya. Baik, anda nak sebut sikit. Setara mana kehidupan orang kampung sebelum Islam? Dia begini. Kalau kita baca dengan tu ada kitab tu 10 jilid. Dia bicara tentang kehidupan orang Arab zaman sebelum Islam 10 jilid. Misalnya apa hubungan setara mana lah kedudukan orang Arab ni dengan sihir, dengan tok bomo, dukun-dukun. Oh, dia kata memang cukup rapat. Boleh kata ke setiap kabilah dia ada tok bomo dia sendiri ada. Ya. Maknanya amalan syirik tu berlaku dengan berleluasa. Sehingga binatang pun gantung lagi azimat supaya tidak kena penyakit. Tu nak ayatnya kehidupan masyarakat Arab, dekat tak dekat, ataupun kita guna bahasa mudahnya, syirik adalah sinonim dengan kehidupan mereka. Jadi orang-orang yang lagu ni perlu sangat ditekan kau ni. Tanya Nabi atau ayat sama, jaga tauhid, jaga molek. Mun jangan buat. Ada dah untuk orang kampung tu, tak payah ayat lah tahajud biar dulu. Duk ayat tahajud tu nyanyi ke dia. Ayat ni hok pakar-pakar. Asah-asah. Nabi kata kena jaga tu. Apa tu? Muka tu lah yang berlaku kampung dia nya. Amalan syirik tu. Semua bergantung dengan bomo hidup. Nak ni kau hendak bertanya bomo bila tarikh yang sesuai. Itu ayat kehidupan dia. Jadi maknanya hal ni sangat penting. Baik, dua hadis ini iaitu hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan juga riwayat daripada Abu Nu'aim itu berkenaan dengan orang Arabi itu. Dua hadis ini walaupun dalam sanad kedua-dua hadis ini adalah dhaif. Walaupun adalah perawi dhaif sehingga hadis jadi dhaif, tetapi kedua-duanya dari sudut makna adalah benar dan sahih kerana ada sokongan riwayat-riwayat lain. Makna dia tu. Hak dhaif tu adalah sanad dia. Tetapi matan dia tu memang sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis. Jadi ulama kata boleh terima. Ni hadis mana dua tu? Hadis dalam Musnad Imam Ahmad tadi, riwayat daripada Mu'adz bin Jabal, selagi riwayat daripada Abu Nu'aim tadi. Dua tu. Baik, ana ambil sikit lagi, ana ambil beberapa minit lagi. Jadi dua hadis ni kita ana terus baca terjemah. Jadi dua hadis ini walaupun di dalamnya mana ada masalah lah dari segi perawi yang dhaif menyebabkan jadi, tapi makna dia memang diterima. Makna dia sahih. Baik, terdapat ada sokongan untuk dua hadis ni. Sangat banyak nususun kathirah. Sebab anda nak habis peringkat itu, anda tak baca Arab je lah, supaya lebih ringkas. Sebenarnya banyak berdasar pada nas-nas dalam Quran dan juga hadis memang banyak. Makna yang seperti dua hadis tadi. Antaranya, riwayat yang sabit di dalam Sahih Muslim daripada hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, ini anda nak baca sebab ini tak hadis. Cuba tengok ya. Muka surat 28 sebelah tu, baris yang ketiga. Ini riwayat daripada Umar bin Al-Khattab. Beliau menyebutkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma minkum min ahad yatawaddau fayublighu aw yusbighu al-wudu thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Hadis ni sahih. Boleh tengok dia punya status dia bawah tu. Baik, apa maksudnya? Kata Sayyidina Umar, dikata Rasulullah bersabda,
tidaklah seseorang kamu berwudu ataupun ana ubah terjemah. Setiap orang yang berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya dengan isbagh wudu. Sempurna di sini kena tulis menepati sifat wudu Nabi. Itu maksudnya isbagh itu. Selesai wudu maka dia pun kata gini, dia doa lah. Doa itulah doa selepas wudu itulah. Asyhadu an la ilaha illallah, dia kata, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan rasul Allah. Setakat tu. Setakat tu. Hak illa tu tak payah baca tu. Nak baca dengan illa tu kan. Hak illa tu Nabi nak ayat kelebihan baca ni. Selepas ambil wuduk dengan sempurna, mengucap 2 kalimah syahadah semasa ni, Nabi kata illa tu ana terjemah pasti. Pasti akan dibukakan untuk dia pintu-pintu syurga yang 8 itu, dan Allah akan persilakan dia masuk dari pintu mana yang dia nak masuk. Jadi hadirat, kita tak, ulama kata tak usah kecek banyak lah. Kita buat saja ni, kita jaga semaya, jaga hak ni, kita jaga molek. Masa hadirat ambil wudu kena jaga molek. Jangan pula basuh kaki, basuh tangan tu tak setuh. Basuh kaki Allah gitu ya. Moga dia buka baik Allah. Tak setuh kaki. Itu tak sempurna. Sah tapi tak sempurna. Tak termasuk dalam isbat. Tengok lenten ni ada kan. Dia buka baik dia lewat gitu ya. Dia nak suruh kata. Dia tak setuh pun tangan. Sedangkan basuh ni dia kena setuh. Basuh ni dia kena gosok. Tapi sekadar tu usah dah. Cuma tidak menepati sifat wudu. Mana kena jaga molek. Kata Ibnu Mas'ud, antara poin yang penting dalam bab wudu kena jaga adalah jangan membazir air. Walaupun kita kata hak masjid bukan kita bayar, masjid bayar. No. Ada setengah orang ni kepentingan diri gitu. Apa dia tu bukan kita, dak bazir tak kira siapa. Bazir air tidak kira milik siapa. Bazir ni tak kira milik siapa. Asalkan bazir lah. Kena jaga molek. Kalau tidak, tak dapat kelebihan. Nak dapat kelebihan ni, kena jaga wudu. Isbagh, sempurna. Kena ngaji lah. Lagu mana nak suruh sempurna wudu? Ni ikut-ikut saya ambil. Kadang-kadang anak tengok tu dia basuh tu. Dia sapu kepala supaya basuh. Sapu kepala dia tak supaya basuh. Sapu kepala ni kalau sahabat Nabi, Nabi buat gini. Nabi ambil air, Nabi buat gini. Sebab dia nak guna air tu, hak lekat di perut tangan. Tak titik pun tak apa. Tiba-tiba ni ambil air, bergerak, basuh pakai baju. Orang tak panggil basuh, orang tak panggil sapu, itulah tu. Kata orang panggil ke dia? Orang panggil jiruh. Tu orang panggil lagu tu. Tu bukan sapu kepala lagu tu. Betul molek. Ibadat jangan ikut perasaan kita, dia kena ikut perasaan Nabi. Kena ikut Nabi lagu mana. Kalau tidak tak jadi, yang dua kerah pedal abad ni nak. Bahasa Kelantan kesedak itu nak. Yang dua kerah pedal tu nak. Jangan buat main-main. Kalau nak kelebihan, kena patuh. Kalau nak kelebihan, kena patuh. Kata tak dapat kelebihan. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.